Hajat bukan rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, kita bersyukur kerana pada pagi ini dalam bulan Maulidur Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih umat Islam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dirahmati, diredai dan dikumpulkan bersama dengan junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah di sana nanti dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan tuan-tuan puan-puan Dr. HD dalam tangisan mualaf, satu tangisan keredaan Allah, tangisan kita kembali ke alam fitrah kita, iaitu agama Islam. Semoga Allah sentiasa matikan kita, kekalkan kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita ada seorang lagi tetamu jemputan, tetamu khas, yang mana kita akan bicarakan kisah kehidupan. Dan juga kita ada sebuah kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kisah sahabat Nabi iaitu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-subaq arba'. Ana sabiqul Arab wa Salman sabiqul Faris wa Suhaib sabiqul Rum wal Bilal sabiqul Habash. Iaitu kata Nabi, yang terawal memeluk agama Islam ini ada 4, yakni aku, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Arab, kemudian Salman daripada Faris, Suhaib daripada Rom, dan Bilal daripada Habash. Jadi kita nak tahu apakah kisah yang sangat hebat daripada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini, insya-Allah kita nantikan sekejap lagi. Tapi sebelum daripada tu, kita saksikan teaser yang disediakan untuk kita melihat kisah daripada kisah mualaf yang kita akan tontonkan. Silakan. Apa? Sit. You tahu tak kenapa Papa panggil you? I tahu, Pa. But I agree. This is the best for you. Says who, Pa? This is my life. I know what is the best for me better than anyone else. I'm not asking. It's an order. Sorry, Pa. It's not going to happen. Allahu Akbar, Allah. Sorry, Pa. It's not going to happen. Allahu Akbar. Ya Allah, Kau ampunilah segala kesilapan aku selama ini. I'm so disappointed with you. All my decision is the best interest for you. Bila you nak sedar, you know you're not getting any younger anymore. Thanks, Pa. I'm sorry for my behavior before. If you are done, may I have permission to say something, Pa? Since when you asking permission with me? I found in Islam, Pa. We call it akhlak. Firman Allah di dalam surah Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau mempunyai akhlak sangat tinggi, sangat mulia. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutimmima salihal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik-baik. Alhamdulillah, insya-Allah bersama dengan kita tetamu jemputan seorang mualaf, iaitu Puan Aisyah Asim binti Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Sihat Sihat, Terima Ustaz. kasih kerana sudi hadir ke studio. Terima kasih kerana menjemput saya ke sini hari ini. Jadi Puan Aisyah, tadi kita dah tengok sedutan daripada teaser video, gambaran bagaimana struggle-nya Puan Aisyah apabila nak memeluk agama Allah. Kerana ini adalah agama fitrah manusia yang mengajar kebaikan. Dan kita tengok tadi
bagaimana Puan Aisyah melihat buku mengenai tentang akhlak, beradabnya kita walaupun perbezaan agama itu berlaku dalam rumah tangga ataupun keluarga, tetapi Islam mengajar kita kena hormat saling satu sama lain. Betul. Baik, boleh Puan Aisyah perkenalkan diri, latar belakang serba sedikit, silakan. Nama saya Aisyah Yasin binti Abdullah. Saya memeluk agama Islam pada tahun 2018. Saya bekerja sendiri, bisnes bakery dan juga laptop bisnes. Dan saya belajar agama separuh masa. Allah. Jadi sekarang ni masih mendalami agama Islam. Dan boleh bagi tahu tak kepada kami sudah berapa lama memeluk agama Allah? Since 2018, sekarang 2022 ya. Sudah. Masya Allah. Dalam 18, 19, 20, 21, 4 tahun. Masya Allah. Ini saudara baru kita, kita mengucapkan tanda syukur kepada Allah kerana Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik, Puan Aisyah, bila orang yang kembali ke dalam agama fitrah, dia ada kisah yang dia nak kongsikan untuk menjadi inspirasi kepada sahabat-sahabat penonton. Boleh tak Puan Aisyah kongsikan apa pengalaman dalam kehidupan, keperitan dalam menghadapi ketika mana memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala, cabarannya? Cabaran dia. Okey, saya memeluk agama Islam. Actually saya mimpi. Saya mimpi yang saya tengah berhatu panjang, Ustaz. Allah. Masa ni saya umur 20 ya, Ustaz. Panjang, beratu panjang, dan di hadapan saya dia seperti judge ya, tengah cop pasport. Okey, dan apabila saya sampai ke berdekatan dengan orang yang cop pasport tu, saya nampak saya boleh rasa kepanasan yang sebelah kiri dan sebelah kanan, kesejukan. Allah. So daripada sana saya tahu hell dan heaven. Dan masa tu saya tak fikir tentang Islam pun. Saya fikir Christianity. Kerana masa tu semua orang berpakaian putih seperti Rom, ala Rom, dan lelaki dengan perempuan adalah satu acuan yang sama. Daripada sana saya bermimpi dan tidak fikir tentang Islam langsung, just Christianity. Dan pada 2018 saya telah separated dengan suami saya. Dan bila dah separated, saya pun pada suatu hari saya dekat luar rumah balkoni ibu saya, rumah family. Saya selalu kesedihan, tertanya diri saya kesalahan yang saya buat selama ini dan tak ada happiness. Dan pada suatu hari saya terdengar azan pagi pada pukul 6 lebih. Dan saya tanya pada diri saya, adakah Allah ni, adakah Tuhan ni wujud? Adakah betul? Kalau ia berikan saya petanda, dan dia telah memberi petanda pada saya, dan within 1 week saya telah memeluk agama Islam. Daripada sana saya memeluk dan saya revert to Islam lah, Ustaz. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Maknanya ketika mana dalam mimpi itu rasakan seperti mana yang Puan Aisyah sebut, belah kiri dan kanan, dan lepas bangun daripada itu saya terkejut dalam keadaan terkejut. Memang waktu itu tak terfikir tentang Islam, tapi bila waktunya mula terdetik untuk mendekatkan diri kepada agama Islam? Bila saya rasa kesedihan dan bila saya terdengar azan dan petanda tu datang pada saya, hidayah. Allahu Akbar. Saya memeluk agama Islam. Jadi selepas daripada memeluk agama Allah ni, apa yang berlaku dalam kisah kehidupan? Ibu saya, cabaran adalah actually saya mempunyai seorang abang ipar yang sentiasa menolong saya, memberi bimbingan dari segi agama juga, walaupun dia berbangsa Hindu. Banyak dia menolong saya. Dan ibu saya sebenarnya telah menjumpa kad Islam saya, telah marah saya, dan setelah itu adik kembar saya seperti saya juga telah menghasut keluarga saya, satu keluarga saya. Tetapi saya reda, dan ibu bapa saya telah memaki saya, marah saya, perli saya, mencaci saya dan sebagainya. Tetapi saya reda kerana itu adalah ayah saya. Kerana Islam juga telah mengajar saya untuk menghormati ibu bapa saya dan keluarga saya.
Dan selepas itu banyak kesabaran yang saya banyak dugaan yang saya telah lalui, seperti bos saya yang telah memberi banyak dugaan dengan saya, tetapi itu semua adalah blessing untuk saya realize siapa tu Allah, dan ayah saya telah memarah-marah saya sampai saya tension, Ustaz, tension, dan saya balik rumah. Dan selepas itu bila saya balik, saya membaca buku, saya terjumpa buku akhlak, akhlak, dan saya realise walaupun macam mana pun saya kena pulang kepada ayah saya dan meminta maaf, walaupun benda ni tak sepatutnya, because Islam is the true religion, tetapi kerana saya telah mensakiti hati dia, saya perlu meminta maaf, dan supaya dia faham yang saya dah berubah menjadi seorang yang baik. Dan saya doa kepada adik-adik saya dan ayah saya supaya mereka mendapat hidayah. Hidayah seperti saya, kerana saya ada kesabaran kerana saya mendalami Islam. Itu saja, Ustaz. Mana Puan Aisyah mencintai keluarga walaupun sebenarnya perbezaan agama itu dia tetap berbeza, tetapi Islam tidak menghalang untuk kita memberikan kasih sayang, memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi sebab tu ada sebuah kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya apa yang kita dengar daripada Puan Aisyah dan mereka-mereka yang berkongsi kisah, kita nak jadikan inspirasi kepada penonton di luar sana. Syukurlah atas nikmat yang Allah berikan, nikmat Islam. Ada sebuah kisah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang mana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni kita tahu bahawa dia seorang sahabat Nabi di antara yang terawal memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ceritanya adalah Suhaib ini, kita sebut Suhaib Ar-Rumi ini, dia dibesarkan di Ninawa, iaitu satu perkampungan yang terletak di Iraq. Dan dia dinasabkan kepada Rom kerana gaya bahasanya, mukanya, perwatakannya lebih kepada Rom. Sebab tu di dalam yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang terawal masuk dalam agama Islam ini daripada bangsa Arab adalah baginda Rasulullah. Daripada Farsi adalah Salman Al-Farisi, daripada Rom adalah Suhaib, dan daripada Habasyah iaitu Bilal bin Rabah. Sebab tu kata Suhaib yang sangat hebat, apa dia? Perjuangan Suhaib ini, dia kata tidak pernah aku meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi buat perjanjian, ketika mana Nabi berperang, aku akan sentiasa berada bersama dengan Rasulullah, sama ada di belah kanan ataupun belah kiri Rasulullah. Aku akan berada bersama dengan junjungan besar baginda Rasulullah. Itu Suhaib. Apa yang berlaku ketika mana dia dijual di Mekah pada ketika itu, ditawan oleh tentera Rom, kemudian dijual satu bangsa kepada kabilah di Arab, dan akhirnya orang yang membeli Suhaib ini di Mekah, membebaskannya, dan akhirnya Suhaib menjadi saudagar yang kaya raya di Mekah. Yang mana waktu itu kabilah Arab mengajarnya cara perniagaan, dan akhirnya dia membuat keuntungan. Dan apa yang berlaku ketika mana dia mendengar Nabi SAW berhijrah di Madinah, keislaman waktu itu Suhaib membuat-buat nak berhijrah bersama dengan baginda Rasulullah. Ketika itu Suhaib dah masuk Islam. Dia nak berhijrah bersama dengan Rasulullah dan dihalang oleh kabilah Arab. Yang menariknya, tuan-tuan, bagaimana dia buat satu perjanjian dengan orang Arab. Dia kata, sekiranya kamu mahu mengambil semua hartaku, maka aku akan tinggal dan tidak aku akan bawa, melainkan aku akan bawa diri berjumpa dengan Nabi SAW di bumi Madinah. Akhirnya dia meninggalkan semua harta kerana Islam. Itulah kehebatan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Maka dia adalah satu contoh yang perlu kita ambil dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Jadi Puan Aisyah, bila kita dengar kisah Puan Aisyah, kita dengar kisah sahabat Nabi ni, sebenarnya dia memberi inspirasi kepada hidup kita. Jadi apa inspirasi yang mahu Puan Aisyah bawa untuk kehidupan, dan apa yang Puan Aisyah boleh berikan sokongan kepada Akademi Al-Bayan? Saya berdoa
supaya semua mualaf seperti saya bersabar dan mempelajari agama sebanyak mana yang anda boleh, kerana di dunia ni kita hanya sementara apa yang kita belajar. Dan saya dengan sokongan Al-Bayan, sokongan Al-Bayan supaya membantu mualaf-mualaf yang lain. Baik. Terima kasih kepada Puan Aisyah, masya-Allah. Kepada sahabat-sahabat penonton di luar sana, kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan sekarang ni kita tengah melangsungkan kelas pengajian untuk mualaf dan ataupun bukan mualaf, kepada mereka yang nak belajar agama, tak kira peringkat umur, secara percuma, secara online setiap hari Sabtu dengan guru-guru yang bertauliah. Kita ada 3 bahasa, ada bahasa Melayu, kita ada kelas bahasa Tamil dan kita ada kelas bahasa Mandarin secara percuma. Boleh daftar, ambil nombor telefon, boleh terus ke laman web kami www.akademialbayan.com untuk mengetahui lebih lanjut. Dan kepada sahabat-sahabat penonton, ayuh sama-sama kita menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan untuk melahirkan dai mualaf. Saya, Puan Aisyah dan semua sahabat-sahabat, kita sebenarnya adalah duta Islam untuk menunjukkan betapa hebatnya agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan usaha untuk melahirkan dai mualaf, kita akan usaha untuk melahirkan mereka-mereka yang faham tentang Islam dan akhirnya keluar berdakwah di jalan Allah. Sepertinya baginda Nabi SAW yang mengangkat kalimah Allah untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat-masyarakat di luar sana dan untuk memberikan kefahaman kepada mereka yang belum memeluk agama Allah. Semoga ganjaran yang besar untuk kita semua di dalam bulan Maulidun Nabi SAW. Ayuh sama-sama kita berinfak di dalam bulan yang disebutkan bulan baginda Nabi SAW. InsyaAllah bertemu lagi di episod yang akan datang dalam Tangisan Mualaf. Terima kasih Puan Aisyah. Dan insya-Allah seperti mana tagline kita, satu agama pelbagai bangsa. Berjumpa lagi bersama dengan saya Dr. HD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayuh, sama-sama kita santuni mualaf agar mereka mengenal Islam. Bukan bangsa yang